Terima kasih rakan pelapor Majidah untuk cerita pagi Kelantan, dan kita kena sama-sama untuk menyemarakkan semangat bersama untuk kita menyambut Bulan Kebangsaan. Baik, seterusnya kita akan bersama-sama dengan Datuk Muhammad Azranuddin Zainal untuk berkongsi berkaitan dengan mata wang kripto dan kesan kepada ekonomi global. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, untuk kita berkongsi tentang mata wang kripto ni, sebelumnya mungkin kita boleh kongsikan perkembangan setakat ini, bagaimana ianya di pasaran? Okey, secara keseluruhannya, pasaran mata wang kripto ni ataupun teknologi blockchain ni sudah berkembang dengan pesat sekarang ni. Dan ianya berlaku secara global. Bukan spesifik hanya negara-negara tertentu ataupun negara-negara maju saja. Jadi beberapa negara pun menggunakan teknologi ini untuk menjadikan ia sebagai satu solution. Baik, kalau kita ikutkan dari segi pasaran di Malaysia, bagaimana penggunaannya sekarang? Kalau kita lihat daripada 5 tahun yang ke belakang, contohnya sebelum berlakunya COVID. Sebelum tahun 2020. Sebelum 2020, di mana sebelum itu kita pun tak menggunakan QR code untuk buat pembayaran. Betul. Tetapi apa kita dapat lihat, selepas COVID akan berlaku teknologi punya transformation yang berlaku untuk QR code, lepas tu order online. Jadi pembayaran semua dah buat secara digital sekarang ni. Itu antara kesannya kepada rakyat Malaysia. Dan kalau kita nak lihat kepada kesan keseluruhannya kepada ekonomi global, bagaimanakah kesan yang diberikan oleh mata wang kripto ini sebenarnya? Okey, jadi sekarang kita tahu bahawa untuk membuat transaction ataupun melakukan beberapa ekonomi punya financial punya transaction, kita memerlukan salah satu sistem yang cepat dan terus grow dan berkembang. Kalau kita tengok 10 tahun yang lalu, ATM belum ada. Betul. Ataupun 5 tahun yang terbelakang belum ada Maybank to You pun atau online transfer pun. Tapi sekarang ni semua dah ada di ujung jari. Jadi teknologi blockchain ni akan membuatkan sistem lebih secure, lebih transparent, lebih low fees, lebih pantas compare to conventional punya ekonomi. Baik, kalau berdasarkan tanggapan Datuk sendiri sebagai seorang pakar ekonomi terhadap adopsi mata wang kripto sebagai alat pembayaran dan juga bagaimana ia boleh mempengaruhi sistem ekonomi konvensional sebelum ini. Okey, jadi kita dah dapat lihat sekarang ni di Malaysia contohnya. Kalau kita melihat daripada pasaran legality side, bahagian regulator sendiri, kalau dulu kita tak ada teknologi platform tu di Malaysia, tapi sekarang dah ada 2-3 teknologi yang diluluskan oleh SC dan BNM, iaitu seperti Luno, seperti Tokenize, Synergy, dan akan ada beberapa exchanger yang akan ada lah. Ini sebenarnya membuka ruang untuk rakyat ataupun orang ramai untuk mempelajari apakah teknologi kripto tu. Kerana ramai yang belum faham dan skeptikal dengan kripto tu sendiri. Betul. Sebab saya pernah dengar jugalah, mungkin lagi-lagi orang lebih dewasa, mungkin dia orang kurang cakna tentang penggunaan mata wang kripto ni, mungkin mereka sedikit skeptikal. Jadi apakah yang boleh dikongsikan untuk kita membuka lebih banyak mata rakyat sedang menonton sekarang ni? Okey, kita faham bahawa teknologi yang baru kebanyakannya belum diajarkan di sekolah. Jadi untuk fasa sekarang ni, alhamdulillah saya tengok kerajaan Malaysia atau kerajaan Madani ni lebih laju, lebih pantas untuk adapt dengan teknologi yang baru ni, untuk berkembang ke yang barulah. Maksudnya kalau yang teknologi globally sekarang ni dah ada teknologi yang di mana blockchain sebagai satu solution untuk transparent ataupun buatkan transaksi yang cepat. Itu yang sekarang ni bank-bank contohnya di UK sendiri pun ada salah satu bank tu dinamakan Revolut. Dia menggunakan teknologi yang ada tu untuk membolehkan orang buat transaksi menggunakan kripto tu sendiri dalam akaun yang link dengan bank account. Maksudnya benda tu boleh kita aturkan lah. Maksudnya kita boleh buat pilihan sendiri, dan kalau kita nak belajar tentang mata wang kripto, kita boleh link dengan bank account kita. Betul. Jadi memang ada di sana. Jadi teknologi tu akan terus berkembang dan akan, sebab kita faham dalam tempoh daripada beberapa tahun daripada sekarang ni, kita faham teknologi blockchain itu sebagai satu solution. Kerana itulah bank-bank pun sekarang, even Malaysia pun tengah mengkaji tentang CBDC, dipanggil Central Bank Digital Currency. Itu nama kod dia lah. Kalau ikutkan secara realistiknya, untuk kita implement di Malaysia itu, adakah kita sudah bersedia ataupun belum lagi? Kita kena tengok kenapa kita perlu sistem itu. Adakah sistem yang sedia ada ni tidak bagus? Saya fikir bukan kerana itu, tetapi kerana teknologi itu terus berkembang. Teknologi terus berkembang, maknanya ada digital bank contohnya. Aset-aset instrumen yang baru, yang lebih pantas, yang lebih low fees. Jadi banyakkannya teknologi atau dipanggil teknologi blockchain atau teknologi financial ni akan ditawarkan beberapa teknologi yang baru. Contohnya blockchain AI contohnya, ataupun metaverse yang sudah berlaku sekarang ni. Baik, mungkin kita boleh tengok dari segi aspek kestabilan ekonomi. Adakah cryptocurrency ataupun mata wang kripto ini mampu untuk meningkatkan kadar ekonomi negara ataupun sebaliknya?
Okey, kita tak nafikan bahawa teknologi kripto contohnya seperti yang orang kenal adalah Bitcoin atau Ethereum, yang di mana harganya fluktuatif dipanggil, kejap 20% naik, 20% turun. Betul. Naik turun kan. Jadi ini bukan salah satu aset yang sesuai untuk disimpan sebagai kita punya reserve of kita punya wealth atau kekayaan kita ataupun aset kita. Tetapi ada salah satu lagi teknologi dipanggil stablecoin. Stablecoin, okey. Jadi stablecoin ni ada stablecoin bentuk USD, ada IDR untuk Indonesia rupiah dan beberapa negara yang ada lah sekarang ni. Dan Malaysia ke arah itu sekarang ni. Lagi satu, kalau kita melihat kepada mata wang kripto ni, pasti akan ada pihak-pihak yang akan bagi kesempatan dan melakukan kegiatan yang haram dan juga aktiviti ekonomi gelap. Jadi, apakah antara perencana yang boleh kongsikan oleh Datuk sendiri kepada penonton yang semacam kita tentang aktiviti ekonomi gelap yang rancak dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab? Jadi kita sebenarnya teknologi yang diwujud daripada cryptocurrency atau blockchain ni automatik akan membuatkan semua transaction berlaku secara public. Jadi dia punya rekod public ledger setiap transaksi dia sama ada in, out, berapa balance tu, dia still anonymous, dipanggil pseudo anonymous. Maksudnya kita tak tahu siapa ownernya melainkan orang tertentu yang boleh verify maklumat yang ada dalam tu. Tapi maklumat tak dapat diubah. Kerana teknologi blockchain yang menjadikan teknologi itu di store secara decentralized di situ. Bukan secara berpusat. Tak berpusat, jadi tak boleh nak padam sesuka hati. Oh, itu situasi yang sebenar. Jadi, kalau kita sebagai pengguna mata wang kripto ini, apakah antara langkah-langkah preventif kita perlu ambil untuk kita tidak terjerumus dalam perkara tersebut? Bagaimana? Jadi sekarang ni sebenarnya yang penting kesedaran ataupun dipanggil education lah. Sebab sekarang ni samalah juga macam beberapa tahun yang lalu ketika internet muncul kan. Ya. Yeah. Ketika itu ada sampai parents takut nak bagi internet dekat rumah, dekat anak. Kerana apa? Kerana akan terbuka sampai macam-macam rancangan atau semuanya video. Semuanya di hujung jari. Di hujung jari tanpa sepadan ketika itu. Jadi satu fenomena ketika itu, adakah perlu internet atau tidak? Pada tahun 2000-an, selepas milenium kan. Tapi ternyata hari ini, kita tak boleh nak hidup tanpa ada email. Saya setuju. Tanpa ada connection internet. Jadi itulah jadi satu keperluan hidup kita sekarang ni. Dan tak mustahil dengan ada teknologi blockchain, membuatkan transaksi kewangan tu lebih pantas dan keseiringan dengan teknologi internet yang tengah berkembang sekarang ni. Bagi pendapat Datuk sendiri, adakah pendidikan tentang mata wang kripto ini perlu kita laksanakan di peringkat seawal di sekolah ataupun universiti ataupun bagaimana? Sebenarnya dah bermula. Dah bermula? Kalau kita lihat beberapa universiti ternama seperti Oxford, Cambridge, mereka dah tawarkan education tentang teknologi blockchain ni ataupun dipanggil Web3 dan Decentralized Finance dipanggil. DeFi. Singkatan kepada Decentralized Finance itulah. Jadi kat situ memang sekarang ni mana-mana universiti walaupun di peringkat sekolah pun dah mula untuk mempersiapkan modul-modul untuk memahamkan apakah sebenarnya teknologi baru dipanggil fintech lah sebenarnya. Fintech, ya. Financial technology, fintech. Inilah dia punya skop yang makro lebih besar kan. Itu antara usaha yang bagus sebenarnya yang kita boleh garap daripada perkongsian-perkongsian education kepada kanak-kanak khususnya yang ingin belajar. Anak-anak muda sekarang ni memang semangat sebenarnya Datuk kan untuk dia tahu tentang perkembangan dunia sekarang ini, lagi-lagi berkaitan dengan mata wang kripto, dan kalau kita ada peluang kita perlu dapatkan, kita belajar dan kita adaptasi ilmu-ilmu tersebut dalam kehidupan seharian kita. Jadi lagi satu perkongsian tentang langkah-langkah yang sepatutnya diambil oleh pihak-pihak berkuasa global khususnya untuk kita bersedia menghadapi dengan cabaran yang ada dalam mata wang kripto ini, bagaimana? Okey, sebenarnya kalau kita lihat sekarang ni untuk kempen kesedaran sudah bermula sebenarnya. Bukan saja daripada segi crypto exchanger itu sendiri, kebanyakannya bank-bank pun dah mula. Contohnya kalau di UK tu contoh seperti bank Wise Bank kalau pernah dengar ataupun Revolut Bank. Jadi itu adalah bank-bank yang di mana integrate stablecoin ataupun cryptocurrency dalam dia punya wallet tu untuk dijual dan beli. Jual beli. Dan bukan satu currency, multiple currency ada. Jadi teknologi itu sekarang tengah berkembang. South Asia adalah negara yang tengah mula untuk membangunkan dan menerima teknologi yang sekarang ni lah yang berlaku ni. Baik, mungkin kepada mereka yang sedang menyaksikan kita sekarang ini, dia tak tahu nak mula tu macam mana, Datuk. Macam mana nak mula kenal dengan mata wang kripto ni? Apakah antara langkah yang perlu dilakukan? Macam dia perlu buat kajian sebelum tu ke, berguru dulu terlebih dahulu atau macam mana? Sekarang ni semua maklumat di hujung jari. Jadi sebenarnya dah banyak source-source yang kita katakan legit lah. Kita janganlah pergi ke website-website yang third party ataupun tidak disahkan. Sedangkan di Malaysia sendiri, SC sendiri mengeluarkan panduan bagaimana contohnya. Dan beberapa dipanggil regulated exchanger seperti Luno yang saya sebut sebentar tadi tu, dia dah memberikan panduan bagaimana, risiko apa. Jadi kat situ kita kena lebih baca dan lebih faham lah sebelum bermula.
Ya, maksudnya di situ dah ada informasi dari A to Z orang kata ya. Dari mana kita nak mula, dari mana untuk kita tahu risiko dan sebagainya. Jadi mungkin lagi sekali daripada pandangan Datuk sendiri bagaimana untuk kita melihat peranan institusi kewangan tradisional ini dalam menghadapi cabaran dan peluang yang dibawa oleh mata wang kripto dalam konteks ekonomi global dan harapan daripada Datuk untuk kita terus membawa mata wang kripto ini ke tahap yang lebih baik. Silakan. Okey, pada pendapat saya ianya mudah. Sebenarnya kenapa kita perlukan kripto ni ataupun teknologi blockchain itu sendiri adalah keperluan. Dah sampai waktunya kita memerlukan teknologi itu untuk menjadikan satu solution bagi kita semua. Contohnya lah kalau kita nak buat transfer duit anak ataupun kawan kita belajar di negara-negara mana-mana kan. Kalau ikut secara konvensionalnya kita guna bank wire. Betul. Bank wire satu hal dia kena tunggu 2-3 hari lah untuk proses. Proses tu lama panjang. Ya. Bank wire tu. Ataupun kita boleh guna MoneyGram ataupun dipanggil MoneyGram. Baik. Yang di mana bolehlah instant tetapi fees yang tinggi. Okey. Jadi dah sampai waktunya kita perlukan digital bank yang di mana fees yang rendah, instant transaction. Ya. Dan yang pentingnya ianya mudah. Sebab kita ni dah bukan negara, kita globally. Borderless sekarang ni. Baik, Doktor. Okey, terima kasih ucapkan kepada Doktor berkaitan dengan topik kita hari ini iaitu berkaitan dengan mata wang kripto dan juga kesannya terhadap ekonomi global. Dan sekarang ini kita akan terus ke cerita pagi Johor dan bersama dengan pelapor kita Nur Mesari sudah bersedia di sana. Silakan. Baik,